Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita sama-sama meneruskan surah Al-Asr, surah yang ke-103 pada hari ini. Satu surah yang pendek yang mengandungi 3 ayat ya, tetapi lebih daripada itu ialah kita melihat kepada makna yang luas bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safah apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini kita surah dua baris sahaja Ustaz ya. Demi masa demi masa ya. Jadi satu surah yang selalu kita baca ya, para sahabat sebelum mereka berpisah itu mereka membaca ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini ya. Apakah sebabnya, apakah hikmahnya, itulah yang kita akan sama-sama baca dan cuba fahami pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis 3 ayat saja daripada surah Al-Asr, iaitu daripada ayat 1 hingga ayat yang ketiga, risalah kehidupan atau keadaan orang yang beriman ataupun yang rugi, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita melihat kepada 3 ayat ini. Kita akan baca berulang kali. Saya yakin pada tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang belajar sudah pun menghafal kepada 3 ayat ini, tetapi hari ini kita nak melihat agar setiap kali kita membaca surah ini kita dapat memaknai, menghayati kepada isi kandungnya. Kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang kita kasihi dan sayangi sekalian. Alhamdulillah, hari ini 3 ayat sahaja. Samalah seperti surah Al-Kautsar, 3 ayat juga. Hanya 2 baris sahaja. Suratul Asr yang akan sama-sama kita baca sebentar nanti insya-Allah. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat semua terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal, sebarkan, share kita punya majlis My Quran Time kita pada pagi pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita dapat mutiara, kita mendapat manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat, yang mukjizat ini. Kalau kita lihat tempat berhentinya semuanya huruf ra, yang huruf ra di hujung. Ra yang kita matikan di hujung kerana wakaf. Inilah kehebatan ayat-ayat Allah. Huruf-hurufnya semuanya ra di hujung. Allah boleh buat. Selepas tu surah Al-Humazah semuanya matikan dengan hak belaka. Allah boleh buat. Dan itu baru huruf. Kalimah sudah pastilah isi kandungan yang sangat penting untuk kita tadabbur. Baik, jom kita baca 3 ayat suratul Asr. Kita baca dengan nada yang perlahan ataupun dalam martabat bacaan tu dia ada yang pertama hadar, yang kedua tadwid pertengahan, hadar
laju sikit, pertengahan tajwid, yang ketiga tahqiq satu-satu. Saya baca tahqiq dah pasal 3 ayat saja. Tak sempat Ustaz Fazrul nak bernafas, jadi saya baca panjang sikit bagi tenang dulu untuk sama-sama kita baca suratul Asr, dan kebanyakan kita dah faham makna dia, terjemahan literal dia. InsyaAllah kita baca dengan penuh penghayatan sebelum kita dapat tadabbur rungkai makna-maknanya insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan surah Al-Asr, 3 ayat daripada surah yang ke-103 pada hari ini untuk sama-sama kita melihat Ustaz ya. Kalau kita lihat kepada surah sebelumnya, kita melihat pada surah At-Takatsur, dan surah selepas daripada surah Al-Asr ini adalah surah Al-Humazah. Ulama menyatakan bahawa surah Al-Asr ini berada di antara 2 husrain, iaitu 2 kerugian Ustaz. Kerugian yang pertama ialah bila Allah menyatakan pada surah At-Takatsur itu bahawa manusia itu membanyak-banyakkan dan mereka itu akhirnya masuk ke neraka jahim. Itu adalah kerugian pertama. Dan selepas itu pada surah Al-Humazah juga Allah menyatakan tentang wailul likulli humazatil lumazah, iaitu mereka yang malang celaka kerana mendapat menjadi orang yang mengumpat dan mencela kepada orang lain. Itu juga yang menyebabkan mereka itu masuk kepada hutamah, satu lagi kerugian. Jadi di antara 2 surah yang menerangkan tentang kerugian itu, maka Allah membawakan apakah sebab seseorang itu boleh terjerumus ke dalam lembah kerugian. Allah bersumpah wal asr. Inilah satu-satunya surah yang akhir daripada al-Quran ini yang bermula dengan sumpah Ustaz. Sebelum ini ada wal-laili idza yaghsha, ada wasyamsi wadduhaha dan sebagainya. Maka kali ini Allah membawakan sumpah, dan satu saja sumpah yang Allah bawakan wal asr, demi macam-macam maksud Ustaz. Itu yang kita nak tengok tu ya. Al-asr yang pertama demi waktu asar. Demi waktu asar. Wal asr demi masa. Wal asr demi sesuatu yang diperah. Wal asr adalah sesuatu yang mempunyai intipati yang tersendiri. Jadi apabila kita melihat wal asr itu, bila Allah memulakan dengan wal asr demi waktu asar, mengapa? Kerana waktu asar ini tengah sibuk Ustaz. Orang tengah kalau berbisnes, berjual beli itu kira masa itulah tengah sibuk-sibuknya. Dan ke dalam surah Al-Baqarah kita pun sudah, ataupun dalam Al-Quran kita melihat kepada solat yang di tengah, solatul wusta itu, banyak ulama merujuk kepada solat al-asr ataupun solat asar, kerana ianya melambangkan kepentingan di mana waktu itu orang mudah lalai, tengah sibuk berbisnes, sedang beraktiviti. Dan yang ketiganya ialah bila waktu asar dah dekat nak terbenam matahari. Bila nak terbenam matahari, maksudnya apa?
masa ini, masa bagi dunia ini tidak lama, masa bagi umat ini tidak lama, tetapi yang lebih penting ialah masa kita, Ustaz. Kita ni anytime sahaja nak terbenam. Terbenam tu maksudnya nak meninggal, akan mengakhirkan usia kehidupan kita. Jadi apabila kita membaca surah Al-Asr ini, wal asr, Allah bersumpah, sebenarnya kamu sebenarnya sudah berada pada waktu asar, bukan waktu zuhur, bukan waktu subuh yang masih panjang lagi usia. Anytime, pada bila-bila masa saja Allah boleh meragut ataupun boleh menyentap nyawa kita, maka pastikan gunakan nyawa peluang yang ada ini untuk berbuat kebaikan yang dinyatakan pada ayat yang ketiga. Jadi itu Al-Asr yang pertama, Ustaz ya. Wal asr yang kedua maksudnya adalah demi usia. Dia bukan wal waqt. Kalau wal waqt itu maksudnya pukul 9 ya, ataupun as-saah, as-saat as-sabi'ah contohnya adalah pukul 7 dan sebagainya kan. Tetapi bila Allah menggunakan wal asr ini, maksudnya demi usia. Maksudnya hari ini, Ustaz ya, katakan saya umur berapa? Ustaz, umur berapa hari ini, Ustaz? Masya-Allah. Ya, katakanlah 30, Ustaz kan. 30. Kalau hari ni kita baca pada umur 30 tahun, besok kita baca kita umur 30 tahun 1 hari. Maksudnya apa? Allah cakap pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, semua manusia, setiap manusia ini 30 tahun usianya itu rugi. Ya, kalau katakan besok kita baca 30 tahun 1 hari itu rugi. Lepas tu bulan depannya 30 tahun tambah 1 bulan, masa kamu ini rugi, Allah cakap. Ya, jadi bila kita membaca wal asr ini demi usia kita, ya, demi masa ataupun usia yang Allah pinjamkan, kita akan rasa apa istilahnya, Ustaz, terkejut ataupun tersentak. Setok. Okey, kita akan tersentak bahawa ya Allah, hari ini dah bertambah usia. Allah cakap bahawa innal insana lafi khusr, masa usia yang Allah bagi pinjam itu, kamu semalam dah 30 tahun rugikan, hari ini dah tambah lagi ni. Apa yang kamu buat sebenarnya? Dan ubatnya itulah yang diberitahu pada ayat yang ketiga. Jadi kalau kita menyambut birthday, Ustaz ya, dengan anak kita, kalau baca surah Al-Asr ini, maksudnya ialah bila tambah, orang tak tambah lilin lah kan, bertambah usia itu, sebenarnya orang tersebut patut lebih tersentak kerana Allah menyatakan innal insan, bukan innan nas. Innan nas itu maksudnya sesungguhnya seluruh manusia, mungkin ada kekecualian. Tetapi bila innal insan, Allah menyatakan sesungguhnya setiap manusia. Maksudnya kalau kita baca, Allah bukan cakap pasal orang lain, bukan cakap pasal kaum lain, bukan negara lain, tetapi kepada kita secara spesifik, secara unik, bahawa berada di dalam kerugian. Ini adalah maksud yang kedua. Dan wal asr ini kalau kita belajar dalam surah An-Naba, Ustaz ya, kita membaca wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja. Ya, kami turunkan daripada muqsirat, iaitu awan. Awan itu digelar al-muqsirat daripada perkataan ain sad ra, juga ada kaitan dengan wal asr, iaitu sesuatu yang diperah, Ustaz. Sebabnya kalau Ustaz dulu kat Mesir kan suka minum asir bukan burtukal, asir mango contohnya kan. Okey, itu adalah jus mangga ataupun daripada burtukal, jus oren. Sebenarnya mengapa dinamakan asir? Kerana ianya ada buah oren, kemudian di blender ataupun diperah, ya. Bila diperah itu istilahnya adalah asara. Jadi wal asr ini adalah demi sesuatu yang diperah. Kalau katakan kita perah awan, namanya sky juice. Dia lahir sky juice itu yang kita minum, ya, sky juice. Pasal dia diperah. Kalau daripada lembu kita perah dapat susu, daripada manusia kita perah dapat amal yang benar-benar khalis, yang benar-benar ikhlas, yang mengikut kepada panduan daripada ayat yang ketiga yang kita akan lihat sebentar lagi. Jadi kalau kita rangkumkan, Ustaz ya, wal asr ini maksudnya apa? Demi usia yang sudah pun berada pada waktu asar, dah dekat dah, anytime, pada bila-bila masa akan terbenam, dan perlu digunakan, diperah betul-betul, ya. Jangan kita apa istilahnya nyenggeng je, Ustaz ya. Okey, kita mesti bekerja bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana masa tidak lama. Masa tidak lama, walaupun ada yang kata bahawa saya umur 20 tahun, masa tidak lama, kerana pada bila-bila masa saja orang umur 21 tahun sudah pun dipanggil. Ada yang kata bahawa umur 50 tahun, Ustaz kan, kata Nabi 63 tahun, banyak lagi masa. Bila membaca surah ini, ayat pertama sahaja menyebabkan kita rasa bahawa ya Allah, masa tidak
tidak lama saya mesti bersegera untuk membuat perubahan. Dan salah satu daripada perkara penting yang Allah nyatakan pada ayat yang kedua, setiap manusia itu berada di dalam kerugian. Inilah ayat pertama yang kita ingin ulang kembali, ayat 1 hingga 3, dan kita lihat dahulu apakah selekoh tajam ketika membaca surah ini bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang telah menerangkan secara terperinci tentang makna al-as, lebih luas daripada apa yang kita mungkin faham dari sudut secara umumnya demi masa, tapi lebih daripada itu demi usia kita yang Allah berikan kepada kita, maka janganlah kita mensia-siakannya. Baiklah, antara selekoh tajam dalam baca surah ini mudah saja. Surah yang semua dah hafal, cuma macam saya sebut di awal tadi, dalam surah al-Asr ni, kalau kita lihat wakaf ni semuanya adalah huruf ra, tiga-tiga huruf ra yang dimatikan, maka kita kena jelaskan huruf ra yang insya-Allah akan kita terangkan selepas daripada rehat ini. Maka yang pertama sekali, pada ayat yang kedua, innal insana lafi khus, ada huruf sin di hujung, lafi khus, huruf sin di hujung. Maknanya sebelum sin tu huruf kha baris di depan. Antara kesalahan yang mudah berlaku pada selekoh ini, yang kena hati-hati pada selekoh tajam kata Ustaz Faz tadi, ialah jangan kita ikutkan baris kha yang baris di depan tu menyebabkan sin yang mati jadi macam sad. La fi khus itu sad. La fi khus sebetulnya la fi khus, yang bagi depan tu kha. Bila sebut sin, kita kena nipiskan sin, baru jadi sad, baru jadi sin. Kalau sin kita sebut dalam keadaan tebal, dia akan jadi sad. Kita sebut contoh la fi khus, itu sad. So macam mana? Yang bahagian depan hanya kha, sin jangan bahagian depan lagi. Sin mati. Sin mati tak perlu muncung. Okey? La fi khus, nampak? La fi khusr. La fi khusr. Tu selekoh tajam yang pertama yang kita berikan. Okey, hati-hati pada sin, pada kalimah la fi khus, supaya sin tu dinipiskan bunyi sin. Kalau ditebalkan ataupun diikut dengan kha yang berbaris di hadapan itu, maka sin tu seolah-olah dia menjadi huruf sad. Jom kita baca sekali lagi. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, begitulah ayat pertama hingga ayat yang ketiga surah Al-Asr yang biasa kita baca apabila kita menyedari bahawa surah At-Takatsur mendahului surah Al-Asr. Maksudnya ialah apa? Maksudnya banyak manusia ini berada dalam keutamaan yang silap. Allah menyatakan alhaakumut takatsur, itu maksudnya manusia ini berada dalam keadaan lahwun, mengutamakan benda yang tidak sepatutnya, iaitu membanyak-banyakkan, kejar harta ustaznya, kejar pangkat, kejar, membanyak-banyakkan perkara tersebut. Maka Allah menyatakan bila manusia mengejar benda yang tidak patut, maka Allah bersumpah wal asr. Bila bersumpah ini, kalau orang bersumpah ustaznya, maksudnya marahlah tu, kan? Marah ataupun nak beritahu sesuatu yang amat penting. Apatah lagi bila mesejnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia, bukan semua manusia. Kalau semua manusia itu mungkin ada yang terkecuali, tapi Allah menyatakan setiap manusia
sesungguhnya berada di dalam kerugian, ya, bukan di tepi kerugian tapi dalam kerugian, nak menunjukkan antara sebab mereka rugi kerana tersilap keutamaan dalam kehidupan, dan lebih daripada itu tidak merasakan bahawa masa sudah waktu asar, bahawa sebenarnya masa emergency yang sudah ada sekarang ini perlu digunakan untuk sedar bahawa ramai orang yang mengulang rutin yang sama, Ustaz, ya, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Kalau yang duduk kat rumah, bangun pagi lepas tu tidur, bangun pagi lepas tu tidur, lepas tu bangun pagi tidur, rutin yang kadang-kadang tidak berubah. Apatah lagi kalau Allah menyatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia berada di dalam kerugian. Sehingga kan seorang ulama bernama Muhammad Syafiq, dia menyatakan bahawa perjuangan hidup kita dalam masa ini, Ustaz, ya, wal asr ini adalah seperti orang yang menjual ais. Ya, menjual ais. Katakan jual ais itu sampailah kepada waktu maghrib. Jadi apakah yang perlu dibuat? Kalau kita ada ais, masa ni seperti ais. Kalau kita tidak jual awal-awal, kesannya ialah ais tu lama-lama akhirnya mencair. Dan itu sebabnya mengapa Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Pasal masa ni tak boleh patah balik, macam ais tadilah, dia tak boleh nak patah balik. Bukannya ada freezer nak simpan dahulu ini, kalau orang zaman dahululah, yang boleh di statikkan. Dan masa kita akan terus berjalan. Semua orang ada peluang untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat, tetapi Allah menyatakan ramai manusia menggunakan masa yang ada, yang dipinjamkan ini, untuk berada di dalam kerugian. Ini sebagai satu warning, ya. Kalau dalam surah At-Tin itu Allah memuji manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, satu tabsyir, satu kabar gembira. Tapi di sini adalah amaran agar kita berwaspada dan perlu mengisi, pastikan kita bukanlah orang yang rugi. Ini Allah tak cakap orang yang dapat syurga berjaya. Allah sekadar nak beritahu kita paling kurang jangan gagal. Jangan gagal. Bagaimana? Kita akan lihat sebentar lagi. Kita saksikan dahulu perkataan pilihan kali ini, iaitu khasira, rugi ataupun tidak untung. 63 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah perkataan yang kita jumpa pada ayat yang kedua. Bukan sekadar nak dapat A, B, C, bukan, tetapi sebenarnya khasira ini adalah daripada orang yang gagal. Allah kata semua manusia gagal, kecuali apa? Kecuali mereka yang kita akan belajar sebentar lagi. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Inilah 3 ayat daripada Suratul Asr
yang kita bicarakan pada hari ini. Jelas Ustaz Fazrul memberi gambaran kepada kita. Lepas ni bila baca wal as saja, imam baca wal as saja, bila habis majlis kita baca wal as saja, kita dah nampak Allah usia kita ni macam manakah kita nak habiskan baki yang ada. Bertambahnya usia, makin dekat dengan kematian. Saya tengok kata ahli ilmu, dia kata apa, dia'ul waqti asyaddu minal maut. Membuang masa, buang umur kita ni lebih teruk, lebih berat daripada mati. Li'annal maut, kerana mati itu memutuskan hubunganmu dengan dunia. Adapun membuang masa, membuang umur, memutuskan kamu dengan Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah inilah surah yang akan menjadi peringatan kepada kita biar kita sentiasa tersetok, kata orang Terengganu, kata orang Jawa kata tersentak, kata orang bahasa orang putih tanya Ustaz Fas. Okey, mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Baik, sikit tajwidlah sebelum kita nak masuk ayat yang kenapa siapakah yang dikecualikan tadi tu? Ustaz Fadil sebut tadi, semua manusia ni rugi ni. Siapa yang tak rugi tu? Kalau dia boleh habiskan umur dia ke mana? Tajwid sikit. Apa ni? Produser kita. Okey. Barakallahu fiik. Tengok contoh dalam surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sempurnakan lafaz sebutan dalam ayat ini. Okey. Dalam ayat ini illal ladzina amanu wa amilus solihat, itu biasa. Amanu wa amilus solihat biasa sebut sama. Banyak ayat lebih kurang macam tu. Cuma wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada ingat saya sebut bila huruf tebal berbaris di atas, lepas tu ada waw mati. Kena hati-hati. Ni selekoh tajam. Bila huruf tebal baris di atas ada waw mati. Kalau sebelum ni kita dah belajar liqaumi. Ramai mana yang baca liqaumi. Wa idh qala Musa uzkuru apa? Liqaumi baca dengan liqaumi. Tak nak liqaumi. Liqaumi. Huruf tebal bila baris atas ada waw mati saja, mudah untuk kita nipiskan huruf tebal. Kalau qaf patutnya qaw jadi kau, jadi kaf pula. Sini sad. Wa tawasaw. Jangan wa tawasau bi ramai safas. Wa tawasau bis sab, Allah dengan sab pula dia ambil sin. Tak boleh gitu. Jadi kalau kita nipiskan sa, dia terus bunyi seperti sin. Bila bunyi sin tukar huruf, tukar makna. Tukar makna macam mana kita nak kita nak fokus dalam tadabbur, kita baca tadabbur. Nak tadabbur Allah pening juga. Jadi antara tangga-tangga untuk kita mencapai tadabbur, dapat penghayatan, sudah pasti mutu bacaan tu kena betul. So kalau fokus di hujung wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pertama sad bagi atas tu pastikan disebut dengan saw. Jangan saw. Wa tawasaw gitu. Jangan wa tawasaw. Sebab apa dia mudah jadi macam tu? Sebut secara satu huruf mudah sa. Tapi bila ada waw mati dia mula dah saw. Sepatutnya saw bukan saw. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita membaca Ustaz ya dengan jelas, jangan kita terbabas terbabas di selekoh tajam tersebut. Dan beberapa perkara selekoh tajam tadi sudah pun dimaklumkan untuk terutama huruf sebentar tadi Ustaz ya, sad tadi kan ya, berbanding dengan sabar ya, kita bahasa Melayu ni sabarlah kan ya, tetapi bila kita masuk kepada bahasa Arab ayatnya sabar itu perlu dibaca dengan jelas. Dan hujung-hujung ra itu Ustaz ada ri, rin dengan ri ya, ayat 1 2 3 itu. Jadi boleh Ustaz jelaskan bagaimana huruf ra itu dibaca? Kadang-kadang ada orang baca tebal, ada orang baca nipis, ada orang baca style US kan. Ra yang sebenar itu. Okey, US wal asri. Salih macam itu. Okey. Okey. Bila kita nak wakaf, ra tu dimatikan. Jangan tengok ra tu bagi apa. Ra bagi bawah ke? Kalau bagi bawah asasnya memang nipis lah, ri. Tapi bila nak wakaf kita tak boleh tengok ra tu, tengok sebelum pula. Sebab bila wakaf ra tu dah dimatikan. Sama ada wal asri la fi khusrin wa tawasaw bis sabri.
So di sini ra-nya semuanya kita mati dalam keadaan tebal. Walaupun ra tu bagi bawah, asalnya nipis, tapi bila kita nak wakaf, kita matikan ra tu kena baca dengan tebal. Sebab apa? Tengok sebelum dia. Kalau ayat pertama sebelum dia apa? Ada huruf sad. Baris apa tu? Oh, mati. Kalau mati tengok pula sebelum mati tu. Baris apa? Baris atas. Kalau baris atas dia tebal lah. Tebal. Wal 'asr. Ra tu wal 'asr gitu. Wal 'asr. Jangan wal 'asr. Itu nipis. Oh, nipis. Wal 'asr. Terlebih dua ra tadi nipis. Bunyikan ra dalam keadaan tebal. Ra, or, wal 'asr. Maksudnya kalau wakaf je ra jadi tebal. Tebal sebab tengok sebelum dia. Oh, sebelumnya. Kalau sebelum dia baris, tengok sebelum ni. Mati. Tengok sebelum mati tu. Kalau bagi atas dia tebal. Tebal. Kalau bagi bawah nipis. Nipis. Okey. Itu pertama. Yang kedua sama juga. La fi khusrin. Ra tu kena mati. Tengok sebelum dia. Oh, sebelum ni huruf sin mati juga. Tengok sebelum sin bagi depan, maka tebal juga. La fi khusr. La fi khusr. Bukan la fi khusr. Itu nipis. Nipis. Yang terakhir, yang tiga, wa tawasaw bis sabr. Tebal juga jawapannya. Sama kaedahnya. Kenapa? Ra tu nak dimatikan. Tengok sebelum dia, oh ada mati juga ba. Tengok pula sebelum ba, barisnya di mana? Atas. Maka atas dibaca dengan tebal. Wa tawasaw bis sabr, dibaca dengan tebal. Dalam bab ra ni memang ulama letak khusus bab ra Ustaz Faz, dipanggil hukum ra, hukum ahkamur ra, hukum hakam ra. Sama ada tebal atau menipis, ada dia punya keadaan-keadaannya. Jadi maksudnya kalau katakan baris atas depan sebelumnya ataupun sebelum lagi lah, betul, tebal ya. Kalau tidak, kalau baris bawah nipis. Seperti hijr, nipis. Betul. Okay. Betul. Okey, jadi itu ilmu baru tu ya. Kadang-kadang mungkin sebelum ni pernah sentuh ke tak pernah sentuh, tapi bila kita mula memberi fokus kepada surah ini secara praktikal, harapnya dia menjelaskan kepada tuan-tuan, terutama bagi imam-imam ya. Imam-imam bila sambung terus itu dia jadi nipis baliklah Ustaz ya. Wal asri innal insan. Betul. Ya. Dia jadi nipis, tetapi kalau diberhentikan dia menjadi tebal, dan tebalnya pun caranya wal asr, dia ra nya tu jadi tebal Ustaz ni. Dia tebal. Wal asr. Jangan nipis kan, macam kita nak sebut baris bawah kan. Kita nak sebut baris bawah macam mana? Ri. So kalau kita matikan macam tu menurut dia, kalau nak nipis itu nipis. Kalau bagi atas tebal. Ra. Kalau nak matikan tapi tak sebut ra lah. Sebut tebal saja. Gitu. Ada setengah sampai muncul nak tebal. Wal asr itu lebih mubalaghah. Wal asr wal fajr, jangan sampai macam tu. Kita menambah hukum bagi depan, ismam pula. Jadi sepatutnya wal fajr gitu saja. Jangan wal asr. Jangan wal asr. Allah, terlebih. Okey, baik. Jadi ini penting dan sama-sama kita melihat kepada maksud dalam surah yang pendek ini, bahawa sesungguhnya setiap manusia lafi husr, iaitu berada di dalam kerugian. Bercakap tentang al-insan ini Ustaz ya, maksud daripada perkataan nusia ini lupa. Jadi sebenarnya manusia ini mudah lupa. Ya, Allah menyatakan bahawa setiap manusia ini mudah lupa bahawa beliau berada di dalam kerugian. Dan bercakap tentang ayat yang kedua ini, bukan kita bercakap tentang orang lain, tetapi kita bercakap tentang diri kita yang perlu kita salahkan, yang perlu kita perhatikan, yang perlu muhasabah adalah diri kita berbanding dengan, kerana kadang-kadang ada yang kata saya ni bukan tak boleh nak belajar Quran, tapi anak saya bising contohnya kan ya, ataupun saya bukannya tak boleh nak tadabbur, nak memahami Quran pasal ayah saya tak ajar tadabbur contohnya kan. Dia menyalahkan orang lain, tetapi Allah menyatakan bahawa innal insana lafi khusr, setiap manusia perlu bertanggungjawab. Pasal ini adalah satu penyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masa dah diberikan, potensi dah diberikan, maka kalau katakan perkara yang lepas itu sudah lepas, maka itulah cadangan ke hadapan. Maksudnya adalah untuk membaiki balik apa yang telah rugi. Kalau katakan 30-40 tahun sebelum ni tak sempat belajar Al-Quran, bila dah baca ayat ini Ustaz ni, dah faham Allah dah tinggal berapa minit lagi, berapa jam lagi, berapa hari lagi saya hidup, saya akan cuba memastikan saya tidak berada dalam keadaan rugi.
Jadi kita tak ada rasa macam bila tak pandai baca Quran, tak pandai memahami Quran, tak jadi okey dalam akhlak dan sebagainya, kita merasakan bahawa ini salahkan suami, salahkan isteri, salahkan cikgu apa sebagainya. Tetapi yang perlu dipertanggungjawabkan, ayat nombor 2 ini tanggungjawabnya adalah kepada siapa? Al-insan, kepada setiap manusia yang sedang membaca ayat ini, sama ada Islam ke tak Islam ke, perlu bertanggungjawab. Inilah ayat tanggungjawab Ustaz ya. Makin kita membaca surah Al-Asr ini, kita takkan menyalahkan orang lain, kerana kalau kita salahkan orang lain pun yang ruginya tetap kita. Ya, kita salahkan cikgu, mengapa cikgu dahulu tak ajar tajwid contohnya, tapi yang salah bacanya Ustaz ya, kalau jadi imam tetap kita juga. Ya, dia bukannya cikgu yang tak mengajar tu yang boleh dipersalahkan. Kan orang cakap kan, dia sempat belajar alif ba je, lepas tu cikgu meninggal, kan, carilah cikgu lain. Jadi ini adalah kefahaman apabila kita membaca ayat yang kedua. Dan kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga, ya, illal ladzina amanu, ya. Apabila Allah menyatakan illal ladzina amanu, satu ialah kecuali Ustaz. Illa tu maksudnya kecuali. Dalam ayat yang kedua ada perkataan inna. Inna ini secara ringkas terjemahannya sesungguhnya, tetapi itu untuk mengenepikan segala keraguan. Ada manusia dia ragu-ragu Ustaz, betul ke saya ni rugi? Begitu ya. Ada yang kata bahawa saya baca Quran setiap hari, saya solat setiap hari, betul ke saya rugi? Sebenarnya Allah menyatakan inna, sesungguhnya memang betul-betul itu untuk menghapuskan keraguan. Manusia memang dalam keadaan rugi kerana ada lagi perkara yang kita tidak buat yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Jadi bila kita sudah sedar mengambil tanggungjawab pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga memberi ubat bagaimana kita ingin bertanggungjawab. Kita baca sekali lagi ayat yang ketiga, ayat ni panjang sikit Ustaz ya. Ada 4 perkara. Dalam Al-Quran biasanya ada 2 saja, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tetapi kali ini ada 4. Kita baca sekali lagi ayat yang ketiga bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita baca sekali lagi pengulangan sekali lagi tentang ayat suratul Asr. Mudah-mudahan kita mendapat Ustaz Fas bagi saya satu ayat yang jadi kita mudah untuk dapat tangkap apa dia ubat pada ayat ketiga. Ubat macam mana? Makna kita dah boleh faham. Kita dengar dahulu ayatnya sebelum kita dapat tadabbur satu persatu dalam ayat yang pendek ini. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kita melihat kepada ubat, kepada bagaimana kita tidak mahu menjadi orang yang rugi dalam masa terhad yang kita ada. Mungkin pada masa lepas kita sudah pun merugikan masa kita, tetapi pada hari ini kita mengambil keputusan untuk saya membuat perubahan agar tidak rugi, agar saya tidak jadi seperti orang yang dinyatakan pada ayat yang kedua, di mana kalau kita melihat di dalam Al-Quran ini Allah menyatakan tentang sifat manusia ini sebagai kadihun, sebagai kafur, sebagai zalum ataupun kabat ya, yang dan juga kalau di dalam surah Al-Lail sebelum ini kita melihat kepada sifat manusia itu, ataupun kalau dalam surah Al-Adiyat itu innal insana li rabbih lakanud, benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-Asr ini sebagai satu kesimpulan atas segala sifat-sifat manusia yang mudah lupa itu, maka akhirnya dia berada dalam keadaan gagal, berada dalam keadaan rugi. Jadi ini adalah surah yang menceritakan bagaimana paling kurang kita tak nak rugi Ustaz ya.
Ini tak bercakap tentang masuk syurga, ini bukan bercakap tentang ganjaran-ganjaran besar. Allah tak beritahu ganjaran pun dalam surah ini, kerana yang penting kita berada dalam keadaan survival, dalam keadaan yang boleh hidup dan tidak gagal. Belum berjaya betul-betul pun, tidak gagal saja. Maka perkara yang pertama Allah nyatakan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Kalau kita beri perhatian kepada ayat nombor 3 ini, dia dalam bentuk plural Ustaz. Dalam bentuk jamak. Ya. Kalau ayat yang kedua bercakap tentang singular ataupun setiap individu dalam bentuk mufrad. Tetapi bila diberikan ubat, Allah kata kalau nak ubatnya tak boleh buat seorang-seorang. Tak boleh pula kita nak beriman seorang-seorang, saya beramal soleh pun seorang-seorang, kemudian saya menasihati seorang-seorang, nasihat seorang-seorang, jadi tak betul lah sebenarnya cakap seorang-seorang, dan juga sabarlah dengan diri sendiri, ya, tak boleh, ya. Jadi ubat yang kita perasan dalam ayat yang ketiga ini melibatkan kepada yang pertama, beriman ramai-ramai. Ya, kita perlu beriman, kita mempromosikan keimanan, kerana dengan keimanan ini ia memberi harapan. Itu antara perkara penting. Kalau katakan seorang berenang Ustaz ya, berenang, dia rasa bahawa dia lemas, dia sedar dia lemas, dia percaya dia lemas, itu adalah tanda keimanan. Ya, kalau kita rasa bahawa saya ni untung je kot, ya, ataupun saya ni masih lagi, saya dah berjaya. Apabila kita rasa kita sudah berjaya, itulah tanda kegagalan yang sebenar-benarnya, pasal Allah menyatakan dunia ini seperti lautan dan kita mungkin sudah pun lemas di dalam lautan ini. Seperti mana yang dinyatakan dalam surah At-Takatsur, kita mungkin terlibat dengan membanyak-banyakkan, dan ia adalah satu perkara yang merugikan. Maka perkara yang pertama ialah kita percaya. Kalau kita berenang, kita lemas, itu perkara pertama ialah kita percaya kita lemas. Itu perkara pertama. Yang kedua ialah kita wa'amilus solihat, kita cuba buat sesuatu. Kita gerakkan tangan ataupun kita minta tolong Ustaz ya. Tolong, itu adalah amal soleh. Untuk apa? Untuk kita baiki keadaan. Kita sedang lemas ini. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kita lemas itu, kita ingatkan kawan kita bahawa engkau pun lemas, ya. Ingatkan pada kawan agar dia tahu dia lemas. Pasal apa? Pasal kalau kita tidak ingatkan dia lemas, dia mungkin rasa bahawa kita sedang bergembira, maka dia mungkin akan menarik tangan kita dan makin lemas lagi selepas itu. Itu kebenaran. Dan yang keempatnya, watawasau bis sabr, ketika kita mengingatkan orang lain bahawa mereka lemas, kadang-kadang ada orang tak puas hati Ustaz ya. Kita tegur dia, kita beritahu perkara kebaikan. Kadang-kadang orang tegur kita pun kita rasa macam tak puas hati ke, rasa nak marah kan. Tetapi tanggungjawab ketika kita mengingatkan sesama manusia adalah kena bersabar. Kena bersabar kerana saya buat ini kerana apa? Kerana iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan buat ini kerana mencari redha daripada manusia. Jadi inilah surah Al-Asr. 4 ubat ini yang perlu diperjuangkan secara bersama, ya. Pada illal ladzina amanu wa amilus solihat, selalu kita bertemu di dalam al-Quran. Satu adalah teori ataupun konsep di dalam hati kita, dan juga kita beramal. Ada orang yang beriman tak beramal, ada orang beramal tapi tidak beriman benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu diberi perhatian. Dan kemudian kita tidak boleh berseorangan saja membina iman dan amal soleh, ya. Kita kena ingatkan kepada orang lain. Perlu share, ya. Kalau My Quran Time ni kita share, 8 Oktober nanti kita share, ya. Jom kita pergi sama-sama, kita mensyukuri khatam tadabbur My Quran Time. Itu adalah cara untuk kita memastikan kita tidak rugi. Dan watawasau bis sabr, kena sabar. Pasal kalau kita tidak promosi kebaikan, siapa lagi Ustaz kan? Yeah. Siapa lagi nak promosi kebaikan? Lepas tu orang promosi konsert daripada luar negara yang penuh dengan dosa, dengan keburukan. Dia promosi betul-betul, padahal sebenarnya bagi kita yang tidak mahu rugi, perlu melaksanakan promosi besar-besaran, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Membawa kepada resolusi kita pada surah Al-Asr pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, segera mengisi kehidupan dengan perbuatan yang baik. Itu yang pertama yang kita belajar daripada wa'amilus solihat. Yang kedua, fokus beramal soleh dengan menggunakan seluruh anggota tubuh, kerana itu adalah anugerah daripada Allah. Allah pinjamkan dalam masa yang terhad, kejar masa yang ada. Yang ketiga, saling menasihati kepada ketaatan dan meninggalkan perkara haram. Dalam masa yang sama, kita terus bersabar dalam melaksanakan tugas menasihati kepada kebenaran ini. Sama-sama kita berdoa. Silakan Ustaz.
Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan Nabi penerangan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada suratul Asr. Selepas ini apabila kita baca suratul Asr, kita dah boleh faham bagaimana menjadi orang-orang yang tidak rugi dan kita ada ubat. Itulah Al-Quranul Karim dan antaranya ayat ketiga suratul Asr. Mudah-mudahan kita sentiasa menjaga umur masa kita sebagaimana pentingnya nikmat kehidupan ini. Al-waqtu huwal hayah. Masa itu adalah kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la tada' lana fi sa'atina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, janganlah kau biarkan kami pada saat ini, ya Allah, dipenuhi dengan dosa, ya Allah, kecuali kau ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami dalam kelalaian, ya Allah, kecuali kau ingatkan kami dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kesusahan, ya Allah, kecuali kau permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kami untuk istiqamah dalam membaca ayat-ayat-Mu, mentadaburi dan mengamalkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran Karim, ya Allah. Jadikanlah kami ahlul Quran, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa mengikut panduan Al-Quranul Karim, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan kita menjadi umat, menjadi seorang insan yang sentiasa menghargai peluang usia yang Allah berikan dengan memerah bersungguh-sungguh dengan iman, beramal soleh, menasihati, menegur dan membawa manusia kepada kebenaran dan terus sabar. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita bersama menghidupkan isi daripada surah Al-Asr. Dijemput tuan-tuan untuk bersama dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada surah yang seterusnya selepas ini, surah Al-Humazah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran.